Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Dah ambil dos ketiga ke belum ni? Aman tak ambil itulah saya kalau tak kena ni saya pun tak ambil kot. Kalau tak kena abah suruh lah. Sebab sekadar saya tengok ni kesan dia agak teruk sikit lah banding yang ni. Dan kawan saya pun dia duk baca kalau ikut pakar-pakar di belah barat, dia sebut cukup dengan 2 memadai lah. Sinovac tak apalah. Sinovac kalau ambil 3 tak apa. Sinovac dia tak kuat. Yang Pfizer, AstraZeneca dia kuat sikit. Jadi kalau tuan-tuan ambil 3 tu dia kesan lah sikit lah. Dia jadi gatal lah. Ada yang banyak yang saya tengok kali ni memang lepas cucuk dia apa, pingsan jadi lembek. Ada yang nak pergi umrah tu, ini saya dengar Mufti Perlis lah, kan dia komen bapak dia teruk, viral bapak dia teruk. Mufti Perlis Dr. Asri Zainabidin, bapak dia cucuk-cucuk terus menjadi macam stroke. Macam koma tu, hidup hospital dah beberapa minggu dah. Sampai apa, Ketua Kesihatan tu, Datuk Nur Hisham telefon dia tanya kan. Tapi Mufti Perlis pun dia harap boleh stop dulu lah dos ketiga. Kita tengok tak stop pun berjalan macam tu kan. Dan kawan dia pun sama, dia kata cucuk nak pergi umrah, cucuk dos ketiga, jatuh mati terus. Tak tahulah tuan-tuan kan. Tapi ramai yang cucuk tak ada apa, ramai juga. Macam cikgu sekolah saya ramai cucuk lah. Semalam pun saya mengajak di Parit Mentara, saya tanya ada yang dah cucuk tak ada apa. Tapi mereka yang saya tanya ni mereka cucuk Sinovac. Jadi bila cucuk Sinovac okey. Pfizer. Sebab kita dah Pfizer, cucuk lagi. Pfizer paling kuat, sangat kuat. Cucuk lagi memang kesan saja saya Pfizer. Sinovac memang dia tunjuk kajian, orang cucuk Sinovac ni dalam berapa bulan dia hilang benda tu. Maksud dia orang kata masuk DNA lah tu kan, dia mengarut dia semua tu. Memang dia bila kita cucuk tu, dia selang berapa bulan dia hilang. Tu dia cucuk balik. Dan bila cucuk balik tak ada apa. Tapi kalau Pfizer ni dia kuat 10 kali ganda lebih kuat banding dengan Sinovac. Tak apalah tuan-tuan, mana-mana ya, saya pun macam itulah tuan-tuan. Kalau kena paksa, tidak tak boleh mengajak, saya pergilah ambil tuan-tuan. Ramai ya cikgu-cikgu pergi ambil. Kalau tak kena, saya tak ambil lah kot. Ambil dah si poster bang. Tak ambil lagi. Anti vaksin no. Dan ni anti booster, bukan anti vaksin, anti booster. Ustaz tak mau. Dan saya tengok pun kalau anak 5 ke 11 kan dia pun nak bagi kan. Kalau tak paksaan pun saya mungkin tak bagi kot lah. Sebab belum ada kes lagi budak mati. Betul tak? Kes COVID belum lagi menunjukkan bahaya pada kanak-kanak. Cuma budak-budak ni bahaya takut jadi pembawanya. Dia antibody kuat, dia kena tak jadi apa. Tapi dia balik rumah, itu bahaya tu. Orang lain kena. Itu je. Harap begitu je lah. Ya. Panggil booster. Tak apa, abang pun nak pencen lah. Betul bang lah. Abang pun tanya tak ada apa lah. Kita dah luar negara mungkin tak boleh lah. Kita nak pergi umrah ke apa. 2 boleh ni. Lepas 2 no.
Tak apa. Okey tuan-tuan, tak apalah. Kalau tuan-tuan boleh elak lah tuan-tuan tu. Itu je lah yang ni. 1, 2 ni tak ada apa. Yang 3 ni tengoklah. Ataupun Sinovac. Sudah ambil Sinovac boleh lah kot. Ikut tuan-tuan lah pelan-pelan tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana? Rasanya macam surah baru kot. Bukan baru ke? Ya, 49. Ya, kita dah masuk 47 tu sebelum tu. Habis dah. Kira hari ni kita masuk 49 dah, surah baru. Surah Takwir. Takwir ni maksudnya lipatan. 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 Baik, jadi kita tengok surah baru kita. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang. Jadi surah At-Takwir Makkiyah 29 ayat. 29 ayat. Makkiyah ni maksudnya yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Itulah ta'arif yang paling kuat lah. Ada yang kata Makkiyah ni turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah kan. Tapi yang lebih tepatnya Makkiyah ni yang turun sebelum hijrah. Sebab kadang-kadang wahyu tak turun di Mekah, kadang-kadang di sekitarnya. Jadi yang lebih tepat bila sebut Makkiyah, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, kita sebut Makkiyah. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, kita sebut Madaniyah, sekalipun turun di luar Madinah. Boleh lah, itu cara kita faham lah. Cumanya Makkiyah ni banyak tuan-tuan. Kita dalam Quran ada 114 surah. 86 adalah Makkiyah. 86 surah Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Adapun yang baki lagi 28 turun di setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang ni termasuk dalam Makkiyah. Dan tuan-tuan boleh tengok sifat pola dia. Makkiyah ni lebih kurang sama. Cerita bab akidah, cerita bab azab neraka, cerita bab hari kiamat, cerita bab kemurkaan Allah, cerita bab syurga, neraka. Itu dia punya pola dia. Lebih pada cerita bab akidah, menggalakkan orang untuk beriman dan memberi peringatan pada orang yang kufur. Macam ayat ni dia nak cerita bab hari kiamat, supaya orang kafir Quraisy takut beriman. Kalau ayat yang turun ketika mana Nabi SAW berada di Madinah atau setelah berhijrah, lebih sifat dia tu cerita bab hukum hakam, bab puasa, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, cerita bab haji, cerita bab solat. Ini semua sifat-sifat setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nak ceritanya sangat penting kita sebelum beribadah, kita kuat akidah kita. Akidah penting untuk kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama ini adalah kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, kita tengok surah At-Takwir. Baik, kita baca dulu tuan-tuan. Kita baca sama-sama lah tuan-tuan. Saya baca pun tuan-tuan baca sekali lah tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Baik. Jadi kita tengok pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat. Nanti kita pergi punya tafsiran lah tuan-tuan. Jadi matahari dilipat. Dilipat bagaimana, wallahu alam. Pendek kata, matahari akan lipat dan akan padam. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya ingat kita baca dulu, baru kita tengok tafsir ni. Cepat sikit kono. Kita tengok, kita baca makna dia, nanti baru kita pergi pada tafsir dia. Yang kedua, dan bila bintang-bintang itu bertebaran, maksud dia habis bertaburan, hancur kiamat bila ditiup sangkakala. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila bukit bukau itu dihalau. Ini bahasa Indonesia ni, bahasa Sumatera tuan-tuan. Bukanlah dihalau tuan-tuan sebenarnya. Suyirat ni apabila diperjalankan ataupun dihilangkan, dihancurkan. Suyirat tu apabila gunung tu tak duduk di tempat dia. Dia apa? Berjalan, dia pun berjalan ni bukan apa. Bila dia tiup sangkakala ni, dia apa? Dia jadi kucak kacir kan. Terlepas daripada kedudukan dia, iaitu suyirat tu. Gunung gandang yang besar-besar, bila gua apa? Ditiup sangkakala, dia bertebaran. Macam gunung yang paling tinggi di Malaysia, di dunia, gunung apa tuan-tuan? Gunung paling tinggi di dunia, Everest kan? Everest 8848 tinggi dia. Tinggi dia 8848. Di atas bukit tu pun ada lebih kurang 300 mayat lebih kurang, yang dia tak boleh turun pun. Sebab nak berturun mayat tu, satu mayat 70,000 USD. Lebih kurang dah satu mayat nak buat turun 210,000. Mayat atas bukit gunung Everest tu, bila dia mati rupanya dia beku. Bila beku, kita jadi lagi berat rupanya. Jadi berat tu susah. Itu yang mayat tuan-tuan kalau orang naik gunung Everest. Dan ni ramai dah rakyat Malaysia yang sampai di Everest. Dia paling tinggi 848 tu, ada mayat banyak, ada 300. Memang menakutkan lah tuan-tuan, bila nak sampai ke puncak tu banyak mayat. Memang orang tak boleh turun, dia panggil death zone, kawasan kematian. Sebab dia bila gunung tu tinggi 8,000 meter, lebih kurang 8 km tuan-tuan. Gunung tu tinggi 8 km ke atas. Ke atas tu tinggi, atas pada 8 km tu semua kawasan kematian. Sebab apa? Oksigen kurang 30%. Kita sekarang oksigen banyak, boleh dapat. Atas sana tu oksigen hanya 30%. Jadi tempat tu tuan tengok orang naik gunung, bukan gunung Kinabalu tuan, Kinabalu rendah lagi. Ni gunung apa? Semanggoi tak bersembang lah tuan-tuan. Dia akan nafas jadi dia pun nafas cepat. Kalau sampai ke kemuncak tu tinggal 20% je oksigen. Itu yang ramai mati atas tu. Dia jadi altitude sickness, AMS, sakit pasal naik atas gunung. Rakyat Malaysia ada yang sampai. Tapi nak ceritanya tinggi sungguh lah. Tu ada orang bincang bila turun apa, Nabi Adam dengan Siti Hawa turun di tempat yang tinggi. Siti Hawa adakah turun di Everest? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi Everest tu kalau tuan-tuan naik nak sampai ke puncak tu, tuan-tuan akan tengoklah mayat banyak mayat yang beku-beku, lebih kurang 300. Ada yang dia bobok turun tapi sikit sangatlah, pasal mahal kan. Pasal pemahal, pasal Allah. Tuan-tuan nak pergi naik gunung Everest tu pun, tuan-tuan kena ada 200,000 tuan-tuan. 200,000. Ini hak biasa punya. Tak ada 200,000 dah dapat buat rumah baru boleh sampai Everest tu. Tapi macam orang suka naik gunung, macam abang kan. Bila kita tengok gunung Semanggoi, semangat nak naik, betul tak? Dia jadi demam naik gunung, orang putih panggil, walaupun sanggup mati. Tak apa tuan-tuan, tapi nak ceritanya gunung Everest tu, tuan-tuan tengok je nanti di internet, orang bila naik gunung Everest tu, Allah, manusia ni halus ya. Besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Halus ya manusia ni. Cik je.
Kalau jadi avalanche, avalanche ni tak apa, salji runtuh, memang mati je tuan-tuan kalau kena tu. Nanti pada hari kiamat, wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung habis. Ada orang tanya saya, kita gunung ni besar, tapi gunung Semanggi kenapa pendek? Kan gunung kan besar. Bukit Semanggi itu bukit ke gunung tuan-tuan? Bukit. Tapi gunung tu pasal nama tempat dia orang panggil gunung tuan-tuan. Kalau gunung ni Gunung Kinabalu tuan-tuan. Bukit-bukit Larut, Bukit Semanggi. Jadi tuan-tuan, nanti gunung-gunung yang besar-besar tu, ataupun yang kedua tertinggi, nama dia K2 tuan-tuan. K2 ni di Pakistan, antara Pakistan dengan China. Yang suka naik gunung ni boleh tahu lah. K2 ni rakyat Malaysia belum seorang pun sampai K2. Dia rendah sikit pada Everest. Dia tinggi dia 8611 km ataupun 8611 meter. Tapi gunung ni gunung yang paling bahaya. Orang panggil Savage Mountain. Orang panggil ni gunung yang kejam. Pasal apa kejam? Yang panjat gunung ni tak sampai 400, yang mati 80 lebih. Oh, dahsyat lah gunung ni. Gunung ni memang makan nyawa. Kalau orang berani bolehlah naik tuan-tuan. Gunung yang paling menakutkan. Pasal dia macam tu. Bila-bila salji tu boleh runtuh. Savage, orang panggil pun dah savage lah tuan-tuan. Savage Mountain, gunung yang kejam. Bolehlah Abang Azmi pelan-pelan kumpul duit kot, nak try naik atas sana. Yang ni tinggi pun tuan-tuan habis suyirat. Allah Ta'ala jalankan, hilang di tempatnya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan bila binatang-binatang ternak dibiarkan tidak bergembala. Makna dia apa? Kita duk belah binatang ni, bila kiamat lupa habis itu mana dia. Tak nampak tuan-tuan. Kita belah binatang lembu ke, kambing ke tuan-tuan, habis kita lupa. Malah kalau tuan-tuan baca di dalam ayat yang lain, jangan kata binatang, orang perempuan yang apa? Mengandung, keluar anak dia. Surah Al-Hajj kan. Ya ayyuhanna suttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah, takutlah pada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu satu benda yang besar. Yauma tadhalu kullu imra'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ini lagi dahsyat. Orang perempuan yang ada anak menyusu, tengah susu anak ni, bila kiamat lupa anak yang tengah susu. Orang perempuan, mana-mana perempuan yang tengah bunting, tiup sangkakala, terkeluar habis semua, tak bunting. Wataranna sasukara. Masa kiamat nanti kita tengok orang macam mabuk. Nampak orang macam mabuk. Pasal takut sangat, pasal seksa sangat, dahsyat sangat. Kalau kita tengok masa hari kiamat, orang macam mabuk. Habis lain bukan mabuk. Wa ma hum bisukara, dia pun bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah sangat dahsyat. Ni disebut binatang yang orang ternak pun dibiarkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Macam mana pula? Hari kiamat nanti, seluruh binatang akan dihimpunkan semula. Kata Ibnu Abbas, hatta dzubab, sehingga akan lalat. Pasal apa nanti hari kiamat kita semua hidup? Pada zaman Nabi Adam pada hari kiamat semua dihidupkan. Kenapa apa? Jin semua dihidupkan, binatang semua dihidupkan sehingga lalat. Kod ada lalat yang menzalimi lalat lain, dia akan dibalas di sana. Kalau ada kambing yang kuat, dia belasah kambing yang lemah, kat sana dibalas. So kemudian jadi tanah. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu disebuahkan. Disebuahkan macam mana? Tuan-tuan kena tengok bahasa Melayu juga ni. Dia membuak maknanya. Sujirat tu panas, keluar daripada bawah. Tuan-tuan tahu kan 2004 kejadian yang besar apa dia? Kita tak kenal lah, kita jauh. Tsunami, ingat tuan-tuan? Mati 200,000 lebih. Malah banyak yang hilang. Yang paling teruk kena mana? Aceh, belah sana teruk kan. Tapi kita Malaysia pun ada mati juga. Di belah apa? Kuala Muda ada kan. Tuan-tuan boleh pergi di sana, dia ada muzium tsunami kan. Itu terkena tsunami. Macam mana boleh jadi tsunami? Nak dekat sama dengan ini. Bawah laut tu, dia ada banyak gunung berapi tuan-tuan. Gunung berapi ni kalau dia meletup, berganda-ganda daripada nuklear.
kuat dia. Bawah tu banyak gunung berapi. Bila dia meletup, itu yang jadi tsunami tu. Bila di bawah laut tu meletup, dia mula-mula dia jadi air kan, mula-mula dia tenang ke atas tu, dia akan mula datang biasa dulu kan. Lepas tu baru dia mai dia punya tsunami tu. Kita memang tak boleh halang tuan-tuan. Tak ada teknologi boleh halang tsunami. Bila dia mai tinggi tu, siapa nak halang? Ombak tinggi tu. Sekali dia hempah ke darat, tengok di Indonesia kan, daripada tepi tu dia masuk habis. Banyak video-video tengok orang yang apa, kena telan dengan air tu. Itu baru sikit, baru satu gunung berapi, baru satu. Mati ratus ribu tuan-tuan. Malah mayat yang dia berjumpa di belah Indonesia, belah Aceh tu, mayat-mayat dia banyak yang melepuh. Pasal apa? Pasal ayak tu bukan ayak biasa, ayak panas, sujirat. Ayak panas bila kena tu yang melepuh habis kulit-kulit ni. Sampai di Aceh tu saya ingat, di belah Indonesia tu, fatwa keluar boleh bakar mayat. Memang dia bakar. Tuan-tuan nak tanam macam mana mayat banyak ni? Busuk. Orang pun mati, siapa nak tolong tanam? Ahli keluarga pun mati habis. Mayat yang berulat banyak tepi-tepi jalan, dia berjumpa mayat, kumpul-kumpul bakar. Pasal nak elakkan penyakit. Fatwa dah keluar boleh bakar mayat. Baik. Jadi tuan-tuan, dan bila lautan itu sujirat ni panas daripada dalam. Wa idzan nufusu zuwijat, dan bila arwah itu dicampurkan dengan badan. Maksud dia roh masuk balik dalam badan. Ataupun tafsiran yang lain, jiwa-jiwa dikahwinkan. Makna dia apa? Makna dia nanti di akhirat semua akan berkahwin. Orang masuk syurga lah tuan-tuan. Dalam syurga kan Nabi pernah melawak dengan orang tua. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Betul tak? Menangis orang tua tu. Maka Nabi pun fadhahikat, maka Nabi pun ketawa. Tapi tuan-tuan jangan ingat Nabi ketawa ni Nabi gelak. Bukan. Itu teruk lah sangat. Nabi kata orang tua tak masuk syurga, orang tua tu menangis. Bukan lagu tu tuan-tuan. Itu memang teruk lah. Sebab tu kena faham, bila sebut dalam hadis fadhahikat, kita jangan bayang gelak macam kita gelak. Gelak macam kita gelak, kesianlah orang tua tu. Nabi ni bila sebut ketawa Nabi ni, Nabi tersenyum. Gitu. Tersenyum Nabi tu, sahabat anggap tu ketawa. Senyum nampak gigi. Nabi tersenyum. Orang kata lah ketawa itulah cara Nabi ketawa. Boleh lah. Nabi sebut kat dia orang tua tak ada dalam syurga. Dia menangis. Nabi tersenyum lah. Tersenyum Nabi. Nabi kata memanglah dalam syurga mana ada orang tua, semua orang muda. Sama juga dalam syurga tak ada orang yang bujang, tak ada. Dalam syurga tak ada janda, tak ada tuan-tuan. Dalam syurga tak ada semua. Ma fil jannah azab, tidak ada dalam syurga yang seorang-seorang tak menikah, tak ada, semua kahwin. Sama juga dalam syurga tak ada yang berkulit hitam, marah orang kulit hitam tuan-tuan. Yang di syurga tak ada hidung penyek macam kita orang Melayu tuan-tuan. Hidung nak dekat sama dengan pipi, tak ada. Hidung semua lawa-lawa macam Nabi Yusuf alaihi salam. Baik tuan-tuan. Kemudian ataupun makna dia macam inilah, roh itu masuk balik, dikahwinkan balik dengan tubuh badan dia, dihidupkan balik lah. Dan bila anak-anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup. Kita alhamdulillah di Malaysia tak ada. Ni cerita tanah Arab dulu tuan-tuan. Bila dapat anak perempuan, mereka rasa susah. Orang Arab hidup susah, miskin tuan-tuan. Orang Arab ni hidup susah, miskin. Kebanyakan orang Arab zaman Nabi SAW tu, masyarakat yang miskin, hidup susah. Sebahagianlah yang kaya, yang berdagang, yang miskin susah tu ramai. Jadi bila hidup susah, dia nak anak lelaki supaya boleh tolong buat kerja, boleh tolong menggala unta, boleh tolong buat gini. Kalau dapat anak perempuan susah, anak perempuan nak buat apa? Malah sebagai anak perempuan bila dah tak ada duit, jadi melacur tuan-tuan. Dulu dah ada dah, nak cari duit. Jadi disebabkan nak jaga nama keluarga dan disebabkan orang anak perempuan tak boleh tolong, mereka dapat anak perempuan, mereka tanam hidup-hidup. Tuan-tuan jangan pelik di India dan di Pakistan pun masih ada sampai hari ni. Yang dicorok-corok pedalaman Pakistan dan India tu, yang susah-susah, kalau dapat anak perempuan, memang dia buat lagu tu. Ada yang dia tanam hidup-hidup, ada yang dia buang di tempat pembuangan sampah. Tapi di Malaysia ada tak yang buang kat tong sampah? Oh mai.
Lebih kurang ini lah tuan-tuan. Tapi yang tu bukan pasal susah, itu pasal berzina. Dah berzina, malu, lalai, buang tuan-tuan. Nampak ni? Ingat orang yang buat kerja lagu tu, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingat anak-anak yang ditanam ataupun yang dibunuh, tak kira lah, betul tak kan? Dia buat hubungan terlarang, malu, dia bunuh anak dia, lempak dalam tong tahi lah, dia bubuh dekat apa, tong sampah lah, lempak dalam. Ada yang kes, satu kes tu kan, dia dapat anak dia baru keluar, dia lempak pada tingkat atas. Belah mana? Belah Kuala Lumpur lah, Sentul kot. Dia keluar tu beranak muda, budak perempuan umur 18 19, budak-budak menikah pun belum, malu punya pasal ambil lempak atas ke bawah, cah kepala budak tu mati. Ingat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak zina mana ada dosa, betul tak? Walaupun dulu orang ada sebut kan, dulu ada sebahagian orang tua-tua sebut anak zina ni jangan dekat, saya teruk, dia takkan masuk syurga 7 keturunan kan. Ada hadis kononnya waladu zina la yadkhul jannah ila sab'ati abna. Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan dia. Dia tak masuk, anak dia tak masuk, cucu dia tak masuk, cicit dia tak masuk, sampai 7 keturunan. Hadis ni palsu dan mengarut tuan-tuan. Mana boleh anak zina macam tu? Anak zina mana ada dosa, betul tak? Kalau dia boleh pilih, dia pun tak mau mak bapak lagu tu, betul tak? Suatu anak zina ni dilahirkan bersih, sebersih-bersihnya, tak ada dosa langsung. Yang berdosa siapa? Mak pak dia lah dosa. Pasal apa kita nak salahkan budak tu? Budak tu tak ada dosa langsung, betul tak? Wala la taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak tanggung dosa orang lain, betul tak? Saya ingat masa saya mengajar bab fiqh menakahat, ada orang bagi tahu saya, dia kata Ustaz memang betul Ustaz. Saya pun dengar orang tua-tua sebut anak zina ni tak masuk syurga 7 keturunan. Oh, ni tak betul tuan-tuan. Anak zina bersih sebersih-bersihnya seperti anak-anak yang lain. Yang salah dia mak pak dia. Kena taubat lah. Baik tuan-tuan, kemudian yang dikuburkan hidup-hidup akan ditanya. Pasal apa tanya? Bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apakah dia dibunuh? Tidak kan? Pasal apa dibunuh? Dia tak bersalah. Pasal apa tanam dia hidup-hidup? Dia tak bersalah. Ini budaya masyarakat Arab jahiliyah. Dan ada juga di Malaysia ni, bila orang yang terlanjur malu bunuh. Ingat, di akhirat dia pakai hidupkan balik tu. Dia tanya pasal apa dia bunuh? Dia buat salah apa yang kita bunuh? Baik. Dan bila kitab-kitab amalan disebarkan lah. Maksudnya di kitab catatan amalan dapat kat kita semua. Tuan-tuan akan baca kitab amalan tuan-tuan, saya akan baca kitab amalan saya. Banyak mana amalan kita, banyak mana dosa kita. Tapi kita boleh tahulah siapa yang dapat belah kanan. Okey ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Siapa dapat tangan belah kanan, malaikat tu bagi kitab, kita ambil. Maksud dia hidup senang lah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri atau bi shimali. Siapa yang dapat kitab dia, malaikat bagi ikut belah kiri atau ikut belakang. Fa sawfa yad'u subura. Yang ni memang celakalah tuan-tuan. Wa yasla sa'ira. Baik tuan-tuan, kemudian dan bila langit itu dikupas. Dikupas tuan-tuan. Macam mana dikupas ni? Wa idzas samaa'u kushitat. Langit ni jatuh berkeping-keping tuan-tuan. Berkeping-keping langit jatuh ke dunia. Ni bahasa disebut dikupas. Hancurlah tuan-tuan, langit itu berkeping-keping jatuh ke dunia. Kemudian tuan-tuan, cumanya tuan-tuan, langit ni yang mana ulama khilaf lah. Langit ni yang mana langit? Langit ni yang mana? Kita tengok ni. Tuan-tuan tengok langit ni warna biru kan? Memang warna biru ke tuan-tuan? Langit bukan warna biru, bukan? Habis tu yang kita nampak warna biru tu, cahaya matahari yang bertebaran ke atmosfera, jadilah warna biru tuan-tuan. Langit bukan warna biru tuan-tuan. Malah langit pertama pun sebenarnya kita bukan nampak pun. Yang kita nampak biru ni tu lapisan atmosfera yang diserakkan cahaya matahari, nampak biru. Tu bukan langit pertama. Langit pertama ni kat mana? Langit pertama saya ingat atas lagi pada matahari, atas lagi daripada Pluto, atas lagi pada semua tuan-tuan. Tinggi langit pertama ni, sebab dia malaikat jaga tuan-tuan. Sebab langit ni kita tuan-tuan ingat waktu Nabi SAW nak lepas kan, naik langit pertama kan, Isra dan Mi'raj, kan ada orang jaga kan, malaikat jaga kan. Siapa dia? Muhammad dah diutuskan baru lepas naik pintu yang kedua, ketiga, semua ada jaga pintu. Sekarang ni orang dah naik kapal angkasa, dah sampai ke Marikh dah. Marikh, planet Marikh. Planet Marikh jauh dia dengan bumi 600 juta kilometer.
600 juta kilometer manusia sampai lah. Ada tak dia kena lintas pintu? Ada tak? Belum. Makna dia di mana langit yang pertama? Langit yang pertama pun kita tak nampak lagi. Tinggi tak tingginya langit tu. Tinggi tak tingginya langit. Langit pertama yang kita tengok ni bukan langit lagi. Kita tengok awan yang biru tu bukan langit. Atas lagi langit. Baik. Tapi nanti langit pertama tu yang akan jatuh berkeping-keping. Dan apabila neraka itu dinyalakan, su'irat, dipanaskan untuk orang yang nak masuk. Dan bila syurga itu dihamparkan, dihampirkan pada orang yang ahli-ahli dia lah. Mengetahuilah masing-masing diri akan apa yang telah dihadirkan. Alimat nafsu ma hadarat. Semua tahu. Nanti semua tahu dah. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Suatu orang yang masuk syurga, masuk neraka ni, dia pun takkan salahkan siapa-siapa, melainkan siapa dia salahkan? Diri sendiri. Betul ingat? Dalam Quran sebut waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka ni bila dia masuk neraka dia kata apa? Kalaulah dulu kat dunia ni aku ni dengar, tak? Dengar Quran, hadis, dengar nasihat ulama, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah aku tak masuk neraka. Salah diri sendiri. Nanti yang masuk syurga pun tuan-tuan bersyukur. Atas usaha dia. Udkhul jannah bima kuntum ta'malu, masuklah syurga atas amalan yang kamu lakukan. Orang yang buat dosa pun sama tuan-tuan. Dia masuk neraka, dia tahu dia masuk neraka kerana kesalahan dia. Dia yang pilih buat salah. Saya ingat saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada seorang kawan saya, ustaz juga, ngaji agama dengan saya. Saya ajak dia buat baik. Jomlah semayang kat masjid, jomlah kita kuliah, macam itulah. Dia duduk semayang kat bilik, kadang lambat, kadang semayang pun tak menentu. Bila saya bagi tahu dia, dia kata kat saya, hang ni tak tahu, kita masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Ustaz tuan-tuan, pandai dah cakap. Macam mana tuan-tuan? Kita ni masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Bila kita ajak dia pergi semayang, dia kata macam tu. Masuk syurga ni bukan dengan amalan, duk pergi semayang apa? Dengan rahmat. Betul tak? Quran sebut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang buat baik. Betul tak? Kalau tak buat baik, nak macam mana dapat rahmat? Betul tak? Allah Ta'ala kata jangan zina, pi berzina. Mai ikut celah mana rahmatnya? Hang lawan Allah. Rahmat ni belah kasihan pada Allah. Allah Ta'ala kata jangan mencuri, pi mencuri. Kok mana nak dapat rahmat? Itu dekat dengan azab dalam kemurkaan Allah. Nak rahmat lagi banyak tuan-tuan beribadah, lagi tinggi rahmat yang tuan-tuan dapat. Macam tu. Baik. Sebab tu orang yang banyak ibadah lagi tinggi makam dia di syurga. Baik, kita tengok tuan-tuan. Allah memulakan surah Takwir ini dengan menerangkan hari kiamat. Allah menerangkan hari kiamat itu dimulai dengan menyebutkan beberapa kejadian yang hebat yang terjadi pada permulaan kiamat sampai waktu berhisab, supaya terpandang besar dalam hati keadaannya dan sangat mengerikan dan menakutkan kejadian yang nak bagi tahu ni pada kafir Quraisy dan kita semua tuan-tuan. Ni yang kita baca ni memang akan berlaku tuan-tuan. Memang akan berlaku, tak dapat lari. Sama ada kita tengok ataupun kita tak tengok, kita memang tak tengok lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tahu bila kiamat nanti orang Islam semua mati. Betul tak? Kalau dekat kiamat dia akan datang satu angin, kita hidup mati semua. Pasal apa orang Islam tak kena? Sebab kiamat tu dahsyat. Kiamat tu memang seksa. Yang kena kiamat tu memang orang yang betul-betul jahat. Jahat sungguh. Sampai Nabi sebut la taqumu sa'ah ala Luka ibnu Luka. Yaqul Allah Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat pada orang yang sangat bodoh. Bodoh di sini bukanlah bodoh yang tak mengaji tuan-tuan. Orang yang tak faham agama langsung. Orang yang bodoh agama, anak kepada orang yang bodoh. Ni Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat pada orang yang tak mengaji agama. Bodoh bab agama pasal tak mengaji. Dia tak mengaji agama, ayah dia pun tak mengaji agama, tetapi dia sebut Allah. Mulut dia masih sebut Allah. Allah Allah Allah. Jelas kan? Kadang-kadang kita bila jatuh sikit Allah, betul tak kan? Naik motor sikit jatuh Allah, dah jadi biasa lah. Tapi ada setengah orang bila jatuh sikit dia mencarut, BUTUH itu lah sikit-sikit
Leceh tuan-tuan. Betul tak? Kita boleh tengok masa bila bahaya tu tuan-tuan. Biasakan mulut ni jangan sebut malah. Sebut apa? Butuh tuan-tuan. Orang mulut sikit. Oh, butuh saja. Butuh, pelak. Allah. Ustaz pun ada lagu tu tuan-tuan. Syok. Sembang-sembang dia butuh. Butuh. Kalau bahasa Indonesia tak apalah, membutuhkan. Betul tak? Membutuhkan, memerlukan. Manusia membutuhkan makanan. Tak apalah, kita baca kan buku-buku lama kan. Saya ingat ada ustaz saya cerita dulu. Kan bila apa orang panggil? Temu duga kan. Kan kita duduk ramai-ramai, atau dia panggil seorang-seorang, Ahmad, Muhammad, Zaid. Dia pun duduk ramai-ramai nak masuk bilik temu duga tu. Seorang-seorang masuk kan. Sekali tu keluar panggil butuh, nama dia butuh. Orang pakai gelar lah nama butuh. Orang gelak sekali orang tu bangun badan besar, senyap semua tuan-tuan. Tapi nama dia butuh. Kesian, janganlah buat nama lagu tu kat anak. Jangan buat nama yang boleh orang mengata tuan-tuan. Ngarut tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dia sebut apa? Tak padan lah. Betul tak? Pelak tak bagus. Pelak ni tak bagus. Biasa sangat orang sebut pelak kan. Pelak ni orang utara rajin nak sebut. Betul? Orang Kedah pelak. Saya ada ustaz dia suka rajin sebut pelak. Ni pelak. Saya pun tak tahu. Banyak orang Kedah tahu kot. Lok-lak tak apa lagi lok-lak. Lok-lak ni maksud dia tak apa. Ni lok-lak ni dia tak beradab sangat. Betul tak kan lok-lak ni. Lok-lak bukan mencarut. Tapi kalau pelak ni mencarut. Bukan peliak. Peliak lain. Tapi saya jumpa ustaz macam tu leceh lah. Malas saya nak menyembang. Saya memang pelak. Ada ustaz lagu tu. Duk pelak. Siapa? Bahayanya apa? Bahayanya nanti bila nak mati nanti. Betul tak? Ada orang dia mulut dia senang sebut puki tuan-tuan. Senang je puki. Puki mak hang dia mencarut. Butuh pak hang, puki mak hang. Mak saya sebut tuan-tuan. Ini biasa mulut dia. Apalah ni? Risau takut nak mati nanti. Orang ajak mengucap, yang tu yang keluar. Betul. Bahaya kita naik motor. Baru ni meninggal seorang PPIM kan. Macam nak sini tak tahulah. Abang Ali tu, badan taf. Naik motor tuan, kereta lintas. Betul tak kan? Lepas tu kita Allah, la ilaha illallah. Betul tak kan? Kalau kita langgar mati kan. Ni kita dah biasa mencarut mulut kita ni. Tengah naik motor, orang lintas, butuh pang melanggar, mati butuh pang. Orang la ilaha illallah tuan-tuan. Bagi saya bahaya. Biasakan lidah ni tuan-tuan. Sebab tu kita tengok bila kita terkejut kita cakap apa? Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, itu lidah kita sebut apa? Tuan-tuan boleh tengok di internet apa yang pilot sebut sebelum kapal terbang crash. Kan dia ada kotak hitam. Kan kapal terbang sebelum dia nak crash kan, dia sebut apa? Tuan-tuan tengok kalau orang putih banyak sebut fuck, F-U-C-K tu kan. Itu memang perkataan mereka tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi barat, itu perkataan mereka. What the fuck. Fuck tu memang butuh lah tuan-tuan. Fuck tu tak habis-habis dengan fuck ni. Sikit fuck F-U-C-K tu kan. Memang dia jadi perkataan. Hang buat apa ni? What the fuck you doing? Or what the fuck, benda fuck yang hang buat. Fuck itu memang perkataan mereka. Sampai saya tengok naik kapal terbang tu, bahasa kita butuh lah, naik kapal terbang tu, masa kapal terbang nak crash tu, ni bukan orang Islam masa nak kapal terbang nak hentam gunung ke, nak terjatuh dalam laut, dia pun bukan wahai Tuhan tolong, bukan fuck, what the fuck, duk fuck saja. Mati dengan fuck lah. Tapi hak Indonesia tu bagus saya tengok. Hak Indonesia tu dia nak jatuh Allah Akbar. Yang hak Arab Saudi tu tak silap saya, kapal terbang mereka nak crash. Banyak tuan-tuan boleh tengok di tuan-tuan YouTube, kata-kata terakhir pilot sebelum crash, dia ada rakaman suara kan. Yang Arab Saudi ke Kuwait, belah Arab lah. Bila dah tak boleh terkawal, dia kadang-kadang terbang ni dia okey, tapi sampai di udara tu dia ada poket udara tuan-tuan. Bahaya poket udara ni. Poket udara ni kawasan yang angin tak ada, oksigen kurang, angin dia nipis dipanggil, thin air dipanggil. Kawasan tu nipis. Bila nipis, tuan-tuan kipas kuat lagu mana pun, angin tak ada, dia tak boleh sedut angin. Ada kawasan yang tak ada angin. Maksudnya kipas ni kalau tuan-tuan pasang kawasan yang vacuum, dia panggil vakum ni, kipas tuan-tuan ni tak ada angin. Angin tak ada.
Itu yang kapal terbang bila dia masuk, dia panggil poket udara tu. Dia masuk, kipas dikuat lagu mana pun kapal terbang dia akan hilang kawalan dan jatuh ke bawah. Melainkan masa dia turun, kat bawah ni ada balik angin. Rupanya kat atas tu ada kawasan yang tak ada angin. Bahaya, itu yang jatuh tu. Itu risiko naik kapal terbang. Jadi yang saya tengok yang Arab Saudi tu, bila dia naik tak kawal lah, dia sebut apa? La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dengar bunyi. Rupanya dalam suara tu pun dalam tu dengar bunyi apa? Kapal terbang tu bila dia crash kan, dengar bunyi letupan yang cukup dahsyat. Tuan-tuan ingat lidah kita ni, apa benda yang kita duk merepek, itulah menjadi akhir kalam kita nanti. Baik tuan, saya habiskan sikit boleh tuan tu? Baik, kemudian diterangkan Allah bahawa pada hari berhisab itu tahulah tiap-tiap seseorang akan apa-apa yang telah dihadirkan atau dihasilkannya di dunia ini. Yang tahulah apa benda yang kita buat baik ke buruk. Jelasnya dilihatnya terang-terang buruk baiknya apa yang dikerjakan masa hidup di dunia. Pada hari itu hilanglah keraguan yang telah menipu orang-orang yang tertipu di dunia dengan bermacam-macam pekerjaan atau perkataan orang yang tertipu di dunia lalai dengan akhirat, yang rupanya dan lahirnya baik dilihat atau didengar. Pada hari itu terbukalah tutup selama ini di dunia, menutup rahsia-rahsia orang yang beramal dengan riya atau beramal dengan sengaja mempengaruhi hati manusia. Okey, kita berhenti di sini. Akan datang ringkasnya. Boleh tak? Maksud dia pada hari kiamat nanti akan sebut ni, apa yang ada dalam hati akan dijelaskan. Ada ayat lain sebut. Bukan ayat, dalam ayat yang lain tuan-tuan sebut. Macam mana ayat dia? Setiap rasa tu akan dibongkarkan. Rahsia dalam hati tuan-tuan. Banyak orang yang kita nampak dia baik, sedaan, bayang, puasa dan sebagainya tuan-tuan, rupanya dia beramal kerana manusia. Kat dunia tak nampak, akhirat nampak. Semua nampak. Tak ada yang tersembunyi. Sebab tu bila kita beramal kerana Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian banyak manusia tuan-tuan ditipu. Sebelum saya lupa, ni disebut ni, banyak manusia ditipu. Paling banyak yang menipu kita apa tuan-tuan? Paling banyak menipu kita apa? Semua orang tertipu dengan benda tu, benda yang sama. Hatta saya, ustaz, tuan guru, kadang-kadang ada benda yang menipu kita sampai kita mati, dan kita tak sedar pun. Kenapa tuan-tuan? Yang Nabi sebut orang tua ni, umur dia 90 ke 100, dia tetap muda dalam dua benda tu. Orang tua walaupun umur dia dah 100, umur dia dah 200, kalau panjang lah 110, tapi dia muda dalam dua perkara. Tidak? Kita kalau dah tua tuan-tuan, dah 70, 80, 90, mata pun tak apa nampak. Tidak? Lutut yang kuat pun dah tak kuat. Tidak? Makan lidah pun tak rasa, dah tak lalu. Telinga pun tak apa nak dengar. Tapi tuan-tuan, ada dua benda kita muda juga. Walaupun sakit ke apa ke, muda juga dua benda. Yang pertama, yang menipu kita tuan-tuan, paling banyak menipu adalah tulul amal, panjang angan. Yang kedua, hubbud dunya, cinta dunia tuan-tuan. Siapa sebut? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid, wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kamu ditipu oleh angan-angan kamu. Nampak angan-angan? Kita hari ni macam-macam angan-angan. Jangan kata orang yang semayang ke tak semayang tuan-tuan. Orang yang tak semayang, orang yang kafir lagi teruk lah angan dia. Kita hak Islam, hak semayang ni pun tuan-tuan, Quran sebut semua orang tak dapat lari. Wa gharratkumul amani. Kita berangan, hari ni pun berangan, betul tak? Berangan macam-macam berangan. Dah beli motor ni, nak beli motor ni, betul tak? Dah ada wife suku beli Bentley pula. Saya tak tahu, saya dengar Abang Azmi lah sebut. Boleh je abang, tak ada masalah. Abang beli lagi satu ke bang? Oi, tak apalah, duit banyak tak apa. Tapi saya nak ceritanya, saya pun sama tuan-tuan, kadang-kadang kita macam-macam angan-angan tu. Kita cadang, okey macam ni, akan datang lagi 2 tahun nak buat ni, lagi nanti nak buat lagi ni. Macam-macam lah kepala kita. Kita berangan tuan-tuan. Rupanya kita punya nyawa lagi berapa hari ada. Quran kata waradkumul amani, waradkumul amani. Kamu ditipu oleh angan-angan hatta jaa amrullah, sampai kita mati. Kita duk berangan nak buat lagu ni, berangan nak buat lagu ni, berangan nak buat lagu ni, berangan nak menikah lagi satu. Ada orang berangan dengan satu, berangan dia nak buat rumah lagi satu, berangan dia nak beli tanah sebelah ni, dia berangan macam-macam. Boleh.
Macam-macam berangan tuan-tuan. Rupa-rupanya mati dalam angan-angan. Warakum billahil gharur. Yang nombor 2 tipu kita syaitan. Syaitan banyak tipu kita. Hang buatlah maksiat dulu, panjang lagi umur, betul tak? Hang buatlah maksiat dulu, hang tengok ustaz pun buat maksiat lagu tu, dia tengok ustaz, betul tak kan? Bukan kira ustaz ada yang baru nak start, betul tak? Jadi tuan-tuan, kita ditipu oleh syaitan dan angan-angan. Ingat dua benda ni tuan-tuan, bahaya. Berapa banyak orang tuan-tuan dia naik kereta duk berangan. Kalau dapat menikah dengan janda sebelah rumah ni, duk berangan je. Dia berangan, tiba-tiba tayar pecah, terbabas, insiden mati. Ada orang naik motor berangan, betul tak? Kita naik motor berangan, lori langgak belakang, mati duk tengah berangan tuan-tuan. Ramai orang kan naik motor, naik kereta berangan ni, punya insiden mati waktu berangan. Dan jujur tuan-tuan, saya cakap kat diri saya dan tuan-tuan, agak-agak banyak mana angan-angan kita sejak daripada kita muda-muda dulu sampai hari ni. Banyak mana angan-angan kita? Tuan-tuan beritahu saya. Kalaulah tuan-tuan buat diary angan-angan, berangan tulis. Okey, hari ni pada jam ni aku berangan bla bla bla. Hari ni pada jam ni aku berangan ni. Diary angan-angan, saya ingat tuan-tuan dalam surau tuan-tuan ni pun tak boleh muat lah. Macam-macam kita berangan, betul tak? Dulu kan waktu muda nak menikah dengan kawan ni, betul tak kan? Tapi dia tak mau, betul tak kan? Nak menikah kawan ni, kawan lain sapu. Punya banyak kita nak, orang lain dapat. Tuan-tuan, kalau kita duk tulis angan-angan tuan-tuan, mana pergi angan-angan kita dulu? Mana pergi? Semua haba'an mansura, hilang macam tu je. Sikit sangat angan-angan yang dapat, betul tak tuan-tuan? Sikit sangat angan-angan dapat. Yang lain tu semua mengarut dia. Walaupun kita tahu tuan-tuan, hari ni kita duk berangan juga, berangan, betul tak kan? Syok berangan. Pasal syok, syaitan duk bisik. Berangan. Ada orang berangan nak jadi Perdana Menteri je dah. Orang nak jadi Perdana Menteri macam mana? Bertanding pun tak, betul tak kan? Jalan pun dah sengit. Mana nak jadi Perdana Menteri? Tapi berangan nak jadi, aku jadi Perdana Menteri ni, nak buat bla 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 bla. Tak payahlah. Hidup ni bukan macam cerita menuju 4 belalang tuan-tuan. Itu semua hayalan tuan-tuan. Okey, akan datang ringkasnya, muka surat 50 ringkasnya. Oh, tuan-tuan, memang cara tuan-tuan suruh berhenti ni pasang Quran ke macam mana? Oh, memang suruh berhenti sungguh abang. Tak apa tuan-tuan. Ada setengah masjid tu tuan-tuan, dia bila masuk waktu dia bunyi gendang, tak berhenti tu. Memang suruh berhenti sungguh. Tak apa. InsyaAllah tuan-tuan, kita bertemu pada masa akan datang. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada minggu depan kot, no? 31 hari ni. 31 ada hari apa? 31 Senin ikut tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan maklum saya ikut tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat, boleh je. Tuan-tuan nak tangguh, boleh je ikut tuan-tuan. Saya mana-mana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'huma tafarraqana ba'd tafarraqa ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum wa la matula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.